Okey, Assalamualaikum ya. Salam sejahtera. Salam kuasa ketiga. Baik, jika audio jelas, tolong maklumkan di ruang komen, share ramai-ramai dan juga sertai Telegram saya ya. Regi Jesse Rita Odin. So, saya di sini nak ulas sedikit isu bendera. Ini bukan orang minta saya ulas sendiri. Okey. Di mana jap ya. Kami. Di mana saya mendapati ada dua pihak yang membuat kenyataan yang agak ekstrim berkenaan isu bendera ini. Yang paling ekstrim adalah dari PAS. Tapi yang mula-mula buat kenyataan yang mahukan tindakan diambil ialah agaknya Ketua Pemuda UMNO Dr. Muhammad Akmal Saleh. So saya baca ya. Kemudian saya ulas ya. Tajuk dia dari Sina Berita Harian, Kibar Bendera China kenakan tindakan tegas kepada penganjur, Dr. Akmal kata. Pemuda UMNO mahu pihak berkuasa menjalankan siasatan segera ke atas insiden pengibaran bendera China ketika perarakan di Menara Condong, Teluk Intan, Perak malam tadi. Ketuanya, Dr. Muhammad Akmal Saleh berkata, ini kerana insiden itu telah mengguris sensitiviti rakyat pelbagai kaum di negara ini. Justru beliau yang juga ahli Dewan Undangan Negeri Merlimau mengarahkan pemuda UMNO di semua peringkat di Perak supaya membuat laporan polis bagi membolehkan tindakan segera diambil kepada penganjur. Buat perarakan di tempat awam sudahlah tiada permit, kibar pula bendera China, tiada satu pun bendera Malaysia. Sebelum ini sudah berlaku di sekolah kehadiran. Okey, so ini Dr. Akmal lah. Okey. So saya baca. So kalau ikut tajuk, Akmal mahu tindakan tegas diambil kepada penganjur. Penganjur pula menurut polis tidak ada permit untuk membuat perarakan. Sebenarnya notis lah. Okay. Now, dia ada satu perarakan bangsa mereka dan ada kehadiran orang dari China. Itu yang dimaklumkan. Dan yang bawa bendera China adalah orang dari China, bukannya rakyat Malaysia. Tapi namun itu perlu disiasat lah. So, kalau setakat nak minta siasatan, saya pun nak minta siasatan. Tapi biarlah siasat siapa yang bawa bendera itu. Okey? Sama ada rakyat Malaysia membawa bendera Malaysia atau tidak, yang dibangkitkan oleh Dr. Akmal tak relevan. Cuma kita nak tahu, adakah dalam perarakan itu penganjur ke ataupun orang-orang penganjur ke yang rakyat Malaysia yang turut membawa bendera asing. Itu sahaja. Sebab bila ada satu perkumpulan warga asing dalam satu perayaan, kalau saya di UK sebagai contoh, kemudian ada satu perayaan hari raya dan kita satu komuniti sebagai contoh Malaysia, warga Malaysia, kita pergi ke sana atas semangat kekitaan, saya pun akan bawa bendera Malaysia. Saya tak langgar apa-apa undang-undang. So, kalau setakat minta siasatan, saya setuju. Tapi, dengan nada yang marah, kata tak ada pun nampak bendera Malaysia, seolah-olah membayangkan penganjur membenarkan yang mahu benda ni, ya, sebab tak jelas kenyataan Dr. Akmal kan. Ini mengapi-apikan kemarahan dengan cara yang boleh dikira menghasut. Ini salah. Tapi adakah Dr. Akmal akan disiasat seperti biasa? Tidak. Ya, tidak. Sama seperti dalam isu KK Mat sampai ada orang buang bom dan sebagainya, tidak akan disiasat. Ya, dia ada kekebalan. Okey. Baik. So itu Dr. Akmal. Setakat ini saya tak nampak isu dia lagi. Ini adalah isu yang dipolitikkan dan digembar-gemburkan. Kemudian, Dr. Akmal membuat kenyataan ni pada 25 Oktober. Okey. So 25 Oktober dah 3 hari.
Alright. So 2 hari selepas tu, pada 27 Oktober, Tuan Ibrahim membuat kenyataan. PAS mempertahankan tindakan Ketua Pesuruhjaya PAS Perak, Razman Zakaria, yang mengecam insiden pengibaran bendera China di So nampaknya Tuan Ibrahim sedang mempertahankan Ketua Pesuruhjaya PAS Perak, Razman. Jadi apakah kenyataan Razman? Saya baca kenyataan Razman. Saya jangka kamu semua dah baca kenyataan Razman. Lagi berapi daripada Dr. Akbar. Ya, sampai dah masuk kata-kata yang membabitkan semangat perkauman lampau. Ya, kita kena Melayu macam ni macam tu, ya. Tapi isu pokok dia sama. Ada warga asing, berkemungkinan besar perlu siasat. Warga asing, dia ada di sana, dia bawa bendera dia sendiri, benda ni ditularkan, dan bila saya baca kenyataan-kenyataan ni, ia tidak dijelaskan oleh pemimpin-pemimpin yang mengeluarkan kenyataan beracun ni, tidak dijelaskan dengan cara yang tertib. Sepatutnya, kalau dah bergelar pemimpin yang bertanggungjawab, paling bertanggungjawab untuk dilakukan, bukan buat kenyataan berapi begini. Okey, isu ni sudah tular, nampaknya ada orang Melayu sedang gusar, jadi buat sidang media dengan perwatakan seperti pemimpin. Kami mengambil perhatian, benda ni telah berlaku dan nampaknya ada kegusaran dan kekeliruan. Justru disebabkan ada kegusaran ni, diminta pihak berkaitan, khususnya pihak polis, untuk membuat siasatan siapa yang membawa bendera itu, atas sebab apa, dan adakah terlibat warga Malaysia. Dan kami meminta semua bertenang sementara membiarkan polis melakukan tanggungjawabnya. Kemudian kita lihat dia lakukan tanggungjawab ke tidak. Jika tidak, kita tekan lagi, ya. Itu yang bertanggungjawab. Okey, ini mereka sebenarnya tanpa soal selidik, mereka sudah mengapi-apikan semangat perkauman dengan kata-kata oleh Pesuruhjaya orang PAS di Perak itu yang berapi dan tak perlu, ya. So kalau yang berfikiran waras, adakah yang berfikiran waras yang especially golongan muda yang menjadi target pada PRU 16 termasuk orang Melayu, adakah mereka teruja dengan benda ni? Kita dah jumpa ramai tak teruja. Mereka sendiri beritahu, kadang-kadang PAS ekstrim, kadang-kadang di AP ekstrim, semuanya sama, tapi mereka sokong perikatan. Tapi boleh ubah bila-bila. Ada juga yang kita jumpa sokong PH. Adakah benda ni akan ubah apa-apa? Tak ada. Dan golongan muda ni bertambah besar dan lebih 50% pengundi pada PRU 16. Ya? Adakah PAS menunjukkan usaha inisiatif untuk mendekati isu ni secara matang? Tak ada. Kalau dari sudut agama, tuntutan, kita kena ikuti semua saluran yang mungkin sebelum kita nak melakukan sesuatu, ya, perang atau pergi ekstrim, ya. Kena ikuti semua saluran. Ada tak PAS buat satu kenyataan rasmi minta polis siasat? Okey, kita semua buat laporan, tujuannya kita nak minta, okey, sekarang ada kegusaran, betul ke itu warga China ke atau ada warga ni? Okey, kita nak siasatan dibuat, okey, supaya kita dapat tahu faktanya, ya. Dia dah terus seolah-olah cap orang-orang yang terlibat tu salah. Tahu tak, menurut laporan termasuk oleh polis yang dalam media semalam saya terbaca, ada juga orang-orang dari Thailand, tak silap saya, mengibarkan bendera Thai. Benda tu ada dalam media. Ada tak siapa-siapa yang tengah bising ni, ada tak dia tangkap benda tu dan kemudian dia, oi, kenapa ada bendera Thailand? Ada tak? Ada dalam media, kau pergi cek. Ada tak? Tak ada. So nampak sangat ada niat tertentu. Ya, ada tak? Saya jamin lah, kalau ada contohnya ada
satu perarakan lain di mana-mana. Tiba-tiba ada sekumpulan 20 orang dari Brazil, dia lambai bendera Brazil, tak jadi isu. Dalam event yang sama ada bendera lain juga, tak jadi isu. Dah diumumkan, tak jadi isu. Okey. So PAS bagi saya lah, sebagai pemerhati lah, dah terperangkap. Kalau Dr. Akmal buat kenyataan berapi dan PAS tak buat kenyataan berapi juga, nanti boleh jadi orang-orang dia, penyokong tegar dia, awak Dr. Akmal ni memperjuangkan PAS macam lembik je. Dia terperangkap. Tapi bila PAS buat kenyataan ekstrim, golongan muda yang pemikiran lebih terbuka, ada yang lebih intelektual, dia lihat itu PAS bersatu semua ni, perjuangan dia Melayu Islam, so dia satu, ya. Ini ekstrim. Tapi bila dia lihat Dr. Akmal, itu Dr. Akmal je. Tapi UMNO tak ekstrim, dia boleh kawan dengan DAP. Dia boleh kawan dengan PKR. Lihat tak beza? Okay. So all UMNO need to do is setiap kali ada isu macam ni, suruh Dr. Akmal buat kenyataan. Kemudian kalau PAS tak buat kenyataan, takut nanti orang-orang Melayu, apa ni, Dr. Akmal nampaknya lebih memperjuangkan hak kita. Dalam otak orang-orang PAS lah, saya khawatir itu yang bermain di dalam otak orang-orang PAS. Jadi terpaksa buat kenyataan kot. Tak tahulah, sebab tak logik rasional yang diberikan oleh PAS sehingga terus perlu ekstrim, bertentangan juga sebenarnya dengan cara-cara agama, iaitu menerusi semua saluran yang betul, elak prasangka, kaji, ya. Ada bendera lain tak jadi isu, polis dah keluar kenyataan ada bendera lain, tak ada orang pick up. So automatically bila awak tak pick up dan awak perjuangkan itu juga, automatically perjuangan berhubung bendera China ni dah runtuh. Menyebabkan pihak berkuasa akan berfikir, ada tak motif lain orang-orang yang membuat laporan ni? Of course mereka akan siasat orang yang buat laporan. Saya rasa PAS, saya secara peribadilah, PAS dah terperangkap. Setiap kali Dr. Akmal buka mulut, orang akan tertanya-tanya, PAS nak kata apa. Tapi kalau saya lah Presiden PAS lah, saya akan menunjukkan kematangan dalam perjuangan Islam. Okey, kami dapati ada kegusaran yang timbul. Okey, sebagai parti Islam, sekarang kita hendak menggunakan saluran yang betul. Kita hendaklah pasti kegusaran ini timbul sebab apa? Adakah ianya benar-benar melibatkan satu kesalahan di mana warga Malaysia atau penganjur telah menggalakkan pengibaran bendera asing? Dan saya akan sebut bendera asing, saya tak akan fokus kat bendera China sebab ada bendera lain sana. Bendera asing atau ianya melibatkan warga asing tersebut. Jadi kita demi kesejahteraan, demi keamanan, demi ini, demi itu, kita merayu kepada pihak berkuasa untuk melaksanakan siasatan, dan untuk tujuan itu kami akan tampilkan laporan polis bagi tujuan berkenaan. Ya. Dan kemudian untuk membalas Dr. Akmal, tanpa sebut nama Dr. Akmal, saya akan sebut, kami tidak akan mengikut rentak pihak lain, pemimpin lain yang cuba mengapi-apikan semangat kemarahan tanpa usul periksa dulu. Itu bertentangan dengan bla 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 bla, ya, landasan Islam, ya. So maaflah, saya nampak dah terperangkap. Dalam hal ini saya tidak boleh berpihak kepada PAS maupun Dr. Akmal maupun sesiapa yang mengapi-apikan perkara ni. Tapi saya lihat PAS terperangkap. Dia dalam setiap kali ada isu macam ni, dia terpaksa, ya. Kalau orang lain buat kenyataan, mungkinlah, saya tak tahulah, dia kena buat kenyataan. Walhal
sebenarnya kalau PAS buat kenyataan, PN, Perikatan akan dapat image ekstrim. Dan orang-orang yang intelektual boleh tahu benda ni sebenarnya boleh jadi bukannya isu. Okey. Tapi kalau Dr. Akmal buat kenyataan, UMNO takkan dapat image ekstrim. Mereka akan kata ini masalah Dr. Akmal. Zahid pun akan pergi tegur Dr. Akmal. Ya? Tapi DAP boleh, UMNO dia kerjasama dengan DAP. Okey. So itu sahaja saya nak sampaikan kepada anda semua untuk membuka minda, ya, untuk anda berfikir kematangan kepimpinan yang kita ada dalam Perikatan Nasional. Kematangan cara menangani isu atau provokasi oleh pemimpin dari UMNO atau sebagainya. Okay. This is all going to menuju ke mana? Failure. Ya. Korang fikir-fikirkan. Sehingga kita berjumpa di lain masa. Assalamualaikum, salam sejahtera, salam kuasa ketiga.